Assalamualaikum, selamat datang ke kelas sejarah Cikgu Tua Mauzia. Hari ini kita belajar sejarah tingkatan 2. Tajuk pertama iaitu Kerajaan Alam Melayu. Kerajaan Alam Melayu. Para pelajar perlu memahami konsep kerajaan, konsep alam Melayu. Alam Melayu merangkumi gugusan kepulauan dan tanah besar bahagian tenggara benua Asia. Kawasan daratan dan kepulauan di alam Melayu terletak di atas sebidang tanah yang besar, yang luas, yang dikenali sebagai pentas Sunda. Kenapa kawasan ini boleh menjadi daratan dan boleh wujud kepulauan? Hal ini berlaku kerana apabila air batu mencair, pada zaman air batu, kawasan rendah di pentas Sunda ditenggelami air. Akibatnya, hanya kawasan tinggi membentuk daratan dan kepulauan. Sebab itu, masyarakat alam Melayu berkongsi tamadun yang sama seperti bahasa, kepercayaan, keturunan, budaya dan masyarakat. Pentas Sunda ialah kawasan yang merangkumi Taiwan, Papua New Guinea, Kepulauan Pasifik, New Zealand, Australia, Tanah Melayu dan Madagaskar. Kawasan ini sebenarnya ialah satu kawasan yang berhubung antara satu sama lain. Bermaksud, setiap orang boleh berjalan kaki ataupun menggunakan kuda untuk melalui kawasan ini. Mereka boleh bergerak dari Tanah Melayu ke Australia tanpa perlu menggunakan kapal seperti sekarang. Apabila berlaku kenaikan air akibat kecairan air batu, kawasan-kawasan rendah di sekitar kawasan ini tenggelam sehingga kawasan yang tinggi sahaja yang timbul dan menjadi sebab itulah wujud kepulauan dan kawasan-kawasan ini terpisah. Konsep alam Melayu boleh difahami dari 3 sudut, iaitu geografi, bahasa dan budaya. Aspek geografi alam Melayu. Menurut Profesor Emeritus Dr. Nik Hassan Suhaimi, Nik Abdul Razak, seorang ahli arkeologi, alam Melayu meliputi kawasan dari Madagaskar ke Tanah Melayu, Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik sampai ke Taiwan. Tokoh yang kedua iaitu Abdul Hadi bin Haji Hassan menyatakan alam Melayu ialah kawasan meliputi Kepulauan Melayu hingga selatan Thailand. Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Pandita Dr. Ismail Hussein, beliau berpendapat dunia Melayu meliputi selatan Vietnam, selatan Myanmar, segenting Kerak, Malaysia, Indonesia, Brunei dan Filipina. Manakala seorang sarjana barat bernama Alfred Russel Wallace, beliau berpendapat Kepulauan Melayu meliputi Tanah Melayu hingga Tenasserim dan Kepulauan Nicobar, Filipina dan Kepulauan Solomon hingga Papua New Guinea. Manakala Profesor Dr. Ling Chu Ming berpendapat dunia Melayu ialah kawasan yang luas meliputi Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, selatan Thailand dan Filipina. Okey, ini ialah kawasan geografi alam Melayu seperti pendapat Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Pendeta Dr. Ismail bin Hussein
Kawasan yang dianggap sebagai kawasan alam Melayu meliputi Kemboja, Vietnam, Selatan Myanmar, segenting Kera, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina dan Indonesia. Peta ini pula ialah pendapat Alfred Russel Wallace iaitu sarjana barat tentang alam Melayu. Ini ialah kawasan yang dinyatakan sebagai kawasan alam Melayu menurut pendapat Alfred Russel Wallace. Di sini ialah Tanah Serim, Kepulauan Nicobar, Tanah Melayu, Filipina, Papua New Guinea dan Kepulauan Solomon. Konsep alam Melayu dari aspek bahasa. Menurut pakar bahasa Melayu iaitu Datuk Dr. Asmah Haji Omar, bahasa serumpun di alam Melayu mempunyai kaitan dengan bahasa Melayu. Bahasa ini terdapat perkataan-perkataan yang hampir sama, sebutan dan maksudnya, antara bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Melayu Brunei, bahasa Tagalog, bahasa Melanau dan bahasa Kadazan Dusun. Contoh, untuk perkataan empat, dalam bahasa Melayu perkataan empat, dalam bahasa Dusun, dalam bahasa Jawa perkataan papat, dalam bahasa Melayu Brunei empat, bahasa Tagalog apat, bahasa Melanau pat dan bahasa Kadazan Dusun apat. Sultan Takdir Ali Shahbana berpendapat bahasa Melayu digunakan secara meluas di alam Melayu kerana sifat orang Melayu yang suka belayar dan menyebarkan bahasa Melayu di alam Melayu. Sifat bahasa Melayu yang sederhana dan mudah dipelajari membolehkan bahasa ini diterima di alam Melayu. Seterusnya kita lihat aspek budaya kerajaan alam Melayu. Penduduk di alam Melayu mempunyai budaya yang sama merangkumi bahasa, tulisan persuratan, struktur sosial, kesenian, kepercayaan dan adat. Menurut Datuk A. Aziz Draman, kepandaian membuat gangsa dan seni mempertahankan diri iaitu silat merupakan ciptaan manusia di alam Melayu. Budaya yang diamalkan oleh masyarakat di alam Melayu yang sama iaitu mereka juga berkongsi budaya gotong royong dan mereka juga ada persamaan antara wayang kulit di Kelantan dan wayang di Pulau Jawa. Para pelajar sekalian, untuk memahami konsep alam Melayu, kita perlu faham 3 aspek. Yang pertama, aspek geografi. Penduduk di alam Melayu ini hidup di kawasan daratan dan kepulauan yang pada asasnya bersambung di atas tanah yang luas yang dikenali sebagai pentas Sunda. Kenapa kawasan ini terpisah? Pelajar harus tahu bahawa pada zaman dahulu berlaku kenaikan paras air akibat kecairan air batu. Jadi, air yang meningkat ini menenggelamkan kawasan-kawasan rendah. Hanya kawasan tinggi terbentuk menjadi pulau. Sebab itu, penduduk ini yang asalnya satu kaum mempunyai datuk neneknya, luhurnya sama, mereka masih lagi mempunyai persamaan dari segi sebutan bahasa,
perkataan-perkataan tertentu masih lagi sama dan juga mereka penduduk di alam Melayu ini mengamalkan budaya yang sama. Contoh budaya gotong royong, amalan gotong royong. Contoh lain, amalan seni mempertahankan diri, iaitu seni silat yang hanya eksklusif untuk masyarakat di alam Melayu pada zaman dulu. Yang memang asalnya di alam Melayu. Terdapat persamaan juga dari segi persembahan. Contohnya persembahan wayang kulit di Kelantan dan juga persembahan wayang di Jawa. Berikut cikgu sediakan soalan untuk awak perlu jawab, iaitu huraikan pendapat Profesor Emeritus Datuk Tan Sri Datuk Ismail Hussein. Soalan yang pertama. Soalan yang kedua, senaraikan persamaan antara perkataan dalam masyarakat pribumi di alam Melayu seperti dapatan Profesor Emeritus Dr. Asma Haji Omar dan nyatakan dua budaya asal masyarakat di alam Melayu. Kesimpulannya, alam Melayu ialah kawasan yang terletak di atas daratan yang luas dikenali sebagai pentas Sunda. Kenaikan aras air akibat kecairan air batu pada zaman dahulu membentuk daratan dan kepulauan di alam Melayu. Kawasan yang rendah di pentas Sunda ditenggelami air menjadi lautan dan kawasan yang tinggi membentuk pulau. Akibatnya, kawasan yang dahulunya bercantum ataupun boleh dihubungi melalui daratan, sekarang hanya terpisah menjadi satu kawasan yang berbentuk pulau. Oleh itu, penduduk asal di alam Melayu sebenarnya berkongsi leluhur, kawasan geografi, bahasa dan budaya yang sama. Dan perkataan itu masih lagi ada persamaan pada perkataan-perkataan tertentu dalam bahasa asal penduduk pribumi. Sekian.